Saya Jessica Anak Serang, pemegang kad metrik bernombor D2011082476. Tajuk kajian saya ialah kesan penggunaan peta pemikiran dalam karangan bahasa Melayu terhadap pelajar tingkatan 4. Bidang kajian saya ialah bidang pendidikan. Selama saya menjalankan kajian ini, saya diselia oleh Puan Saripah Anak Bansing. Objektif kajian saya iaitu mengenal pasti kefahaman pelajar tingkatan 4 terhadap peta pemikiran dalam karangan bahasa Melayu. Objektif kedua pula, menganalisis perbezaan pencapaian min antara kumpulan kawalan dan rawatan terhadap peta pemikiran. Sepanjang melaksanakan kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu kajian tinjauan yang menggunakan borang soal selidik dan juga kajian kuasi eksperimental yang menggunakan ujian pra dan ujian pasca. Objektif pertama. Berikut merupakan jadual yang berkaitan dengan pengetahuan am pelajar tingkatan 4 tentang peta pemikiran. Berdasarkan jadual tersebut, majoriti responden mempunyai tahap sederhana tinggi dalam pengetahuan am tentang peta pemikiran dengan peratusan 43.4%, iaitu seramai 13 orang. Selain itu, seramai 16 orang responden bersamaan dengan 53.3% yang mengenali 8 peta pemikiran yang diperkenalkan dan seramai 13 orang responden yang mengetahui fungsi setiap peta pemikiran. Hal ini jelas dilihat berdasarkan nilai min keseluruhan bahagian B ini, iaitu 2.46 yang menunjukkan bahawa tahap pengetahuan am responden tentang peta pemikiran berada pada tahap sederhana tinggi dan sisihan piawai mencatat nilai sebanyak 0.784. Seterusnya, jadual ini memaparkan kekerapan pelajar tingkatan 4 menggunakan peta pemikiran dalam karangan bahasa Melayu. Berdasarkan jadual ini, majoriti responden sangat suka menggunakan peta pemikiran dalam karangan bahasa Melayu, iaitu seramai 10 orang bersamaan 33.3%. Seterusnya, 8 orang responden bersamaan dengan 26.7% yang berpendapat bahawa mereka sering menggunakan peta pemikiran untuk mencari isi karangan bahasa Melayu. Namun begitu, terdapat juga responden yang jarang menggunakan peta pemikiran apabila menulis karangan bahasa Melayu, iaitu 8 orang responden. Oleh itu, tahap kekerapan responden menggunakan peta pemikiran dalam karangan bahasa Melayu berada pada tahap sederhana dengan nilai min 2.63 dan sisihan piawai iaitu 0.5. Objektif kedua. Berdasarkan jadual tersebut, nilai min ujian pra bagi kumpulan kawalan lebih tinggi, iaitu 73.20 berbanding 49.93 bagi kumpulan rawatan. Perbezaan min ini menunjukkan pencapaian awal pelajar dalam penulisan karangan sebelum menjalani 4 kali sesi pengajaran. Jumlah sisihan piawai kumpulan kawalan iaitu 15.05, manakala kumpulan rawatan mencatat sebanyak 9.37 sisihan piawaiannya. Hasil ujian T pula menunjukkan nilai sebanyak negatif 4.28 dan nilai signifikan sebanyak 0.001. Perbezaan ini bermaksud arah signifikan kurang daripada 0.05 sekaligus menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian ujian pra antara kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan. Oleh itu, analisis dapatan ini menolak hipotesis yang pertama, iaitu tidak terdapat perbezaan markah antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Dapatan kajian dalam jadual ini menunjukkan min pelajar yang menggunakan peta pemikiran dalam karangan bahasa Melayu adalah lebih tinggi daripada min pelajar yang menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif. Min ujian pasca kumpulan rawatan ialah 76.33 dan sisihan piawainya ialah 8.112. Kumpulan kawalan pula menunjukkan nilai min yang lebih rendah, iaitu sebanyak 74.53,
serta sisihan piawai sebanyak 8,467. Perbezaan nilai min antara kedua-dua kumpulan ini ialah 1,8. Nilai signifikan yang diperoleh dalam kajian ini ialah 0,517 yang menunjukkan arah signifikan lebih besar daripada 0,05, di mana tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian ujian pasca antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Nilai T pula ialah 0,664, oleh itu hipotesis 0 iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian ujian pasca antara kumpulan rawatan yang menggunakan peta pemikiran dengan kumpulan kawalan yang menggunakan pengajaran kooperatif diterima. Implikasi kajian ini terhadap pelajar dapat meningkatkan penguasaan mereka dalam penulisan karangan, manakala kepada guru pula dapat menginspirasikan guru bahasa Melayu untuk mempelbagaikan teknik pengajaran karangan, khususnya karangan format terbaru ini. Ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam UPSI Cemerlang bersama. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Sharifah Nur Syafiqah binti Abdullah, pemilik nombor matrik D20108-108-2518. Saya merupakan pelajar seliaan Prof. Madya Dr. Adnan bin Ayub. Bidang kajian saya ialah pengajaran bahasa Melayu berbantukan komputer. Tajuk kajian saya ialah kesan amalan pengulangan dengan berasaskan bahan tidak bergerak dalam pengajaran gaya bahasa sajak tingkatan 1. Kajian yang dijalankan ini secara khususnya terdapat dua objektif. Yang pertama ialah mengenal pasti min ujian pra dan pasca, dan objektif yang kedua pula menganalisis perbezaan min ujian pra dan pasca amalan pengulangan dengan berasaskan bahan tidak bergerak dalam pengajaran gaya bahasa sajak tingkatan 1. Kaedah kajian yang digunakan ialah menggunakan kaedah kuantitatif. Dalam kaedah kuantitatif ini, kajian lebih berfokuskan kepada kajian kuasi eksperimen. Menurut Chua 2006, kajian kuasi eksperimen digunakan untuk menggantikan reka bentuk eksperimen tulen apabila pengagihan secara rawak tidak dapat dilakukan oleh pengkaji dalam proses pemilihan responden kajian. Kajian ini digunakan untuk menilai kesan bahan tidak bergerak terhadap pencapaian gaya bahasa bagi murid tingkatan 1 apabila murid-murid tidak dapat diagihkan secara rawak atau pemboleh ubah tidak dapat dikawal. Kajian ini dilaksanakan menggunakan reka bentuk ujian pra dan pasca. Kumpulan-kumpulan tidak seimbang. Reka bentuk ini mempunyai dua kumpulan murid, iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kedua-dua kumpulan ini mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dari segi pencapaian. Terdapat dua pusingan dalam reka bentuk kajian ini. Pusingan yang pertama, kutipan data dijalankan dengan menggunakan ujian pra. Manakala pada pusingan dua pula, kutipan data dilaksanakan menggunakan ujian pasca. Seterusnya, bahagian dapatan kajian.
Setiap data akan dianalisis dan dihuraikan dalam bentuk peratusan, min dan sebagainya. Dapatan demografi responden yang dikumpul terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah jumlah murid. Terdapat 16 murid lelaki dengan catatan 53% dan murid perempuan pula seramai 14 orang bersamaan dengan 47%. Demografi responden dari segi bangsa pula ialah 30 orang murid berbangsa Melayu dengan catatan 100%. Kawasan tempat tinggal murid pula terdapat 7 orang murid tinggal di bandar iaitu sebanyak 23% dan 23 murid yang selebihnya tinggal di kawasan luar bandar bersamaan dengan 77%. Bagi dapatan 1, ujian pra mencatatkan jumlah min sebanyak 56%, manakala ujian pasca mencatatkan jumlah min sebanyak 77.47%. Berikutnya, dapatan 2. Ujian pra jumlah markah terendah yang diperolehi seorang pelajar ialah 16%. Manakala jumlah markah tertinggi pula 100% yang juga hanya diperolehi oleh seorang pelajar. Ujian pra, jumlah markah paling banyak diperolehi oleh murid ialah 66% dan 70%. Bagi kedua-dua markah tersebut diperolehi oleh 3 orang pelajar. Ujian pasca, jumlah markah terendah yang diperolehi oleh seorang pelajar ialah 34%, manakala jumlah markah tertinggi pula 100% yang diperolehi seramai 3 orang pelajar. Ujian pasca, jumlah markah paling banyak diperolehi ialah 90%, iaitu seramai 4 orang pelajar. Perbezaan min antara kedua-dua ujian ialah 21.47%. Terdapat peningkatan daripada ujian pra dan ujian pasca, iaitu 56% kepada 77.47%. Kita beralih pula pada bahagian implikasi. Antara implikasi kajian ini ialah penggunaan bahan tidak bergerak meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pencapaian amalan pengulangan sajak tingkatan 1. Dan yang kedua ialah tahap penguasaan pelajar terhadap gaya bahasa dilihat semakin meningkat berdasarkan peningkatan jumlah min antara ujian pra dan ujian pasca. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Nama diberi Nur Ahli Hafizah binti Abdul Rahim. Hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Keutuhan Kohesi dan Koheren Wacana Rahsia Kualiti Penulisan Bahasa Melayu Pelajar Sekolah Menengah. Terdapat 3 objektif. Pertama, menghuraikan aspek kohesi dan koheren dalam penulisan bahasa Melayu. Kedua, membandingkan kualiti penulisan berdasarkan kategori pelajar sekolah menengah, lemah, sederhana dan cemerlang. Terakhir, membandingkan 2 kaedah pengajaran karangan iaitu teknik imbakub dan ikemanik terhadap kualiti penulisan bahasa Melayu pelajar sekolah menengah. Saya menggunakan kaedah analisis kualitatif deskriptif. Terdapat 2 kaedah kajian iaitu kaedah kepustakaan dan juga kajian lapangan. Dapatan kajian bagi objektif 1. Saya merujuk teori kohesi Halliday dan Hassan 1976.
terdapat dua jenis kohesi. Pertama, gramatikal yang terdiri daripada rujukan, penggantian, elipsis dan penghubung. Manakala kedua, leksikal iaitu pengulangan dan kolokasi. Bagi koheren pula terdapat 8 jenis seperti berikut. Daripada 40 skrip karangan pelajar tingkatan 5, dapat dilihat bahawa majoriti pelajar menggunakan kohesi gramatikal iaitu penanda penghubung tambahan, tentangan sebab, tempoh kesimpulan dan penanda rujukan sahaja. Kemudian, pelajar berjaya mengaplikasikan 7 ciri koheren kecuali hubungan perbandingan. Secara keseluruhannya, penguasaan pelajar terhadap aspek kohesi masih rendah atau kurang bervariasi dan perlu dipertingkat. Dapatan kajian bagi objektif 2. Terdapat 3 kategori pelajar iaitu cemerlang, sederhana dan lemah. Baiklah, mari kita teliti kualiti penulisan bagi setiap kategori ini. Bagi kategori pelajar cemerlang, idea relevan, ayatnya pula gramatis dan menggunakan gaya bahasa amat menarik. Seterusnya, pengolahan sangat menarik dan wacana lengkap dan berkesinambungan idea. Pelajar sederhana pula, idea masih relevan, ayat gramatis tetapi ada kesalahan minimum. Gaya bahasa kurang berkesan, pengolahan masih menarik dan wacana masih lengkap. Terakhir, kategori pelajar lemah. Idea bercampur aduk, yang mana ayat kurang gramatis. Gaya bahasa pula kurang menarik, pengolahan kurang menarik dan juga wacana tidak lengkap. 40 orang pelajar yang terdiri daripada kategori lemah, sederhana dan cemerlang berjaya menerapkan elemen kohesi dan koheren dalam karangan masing-masing. Oleh itu, kualiti penulisan dilihat daripada cara mereka menggarap idea menggunakan penanda wacana yang betul dan struktur ayat serta aspek tata bahasa itu sendiri sehingga menghasilkan karangan yang bertaut dan berkesinambungan. Sememangnya, pelajar cemerlang mempunyai kualiti penulisan yang paling baik. Dapatan kajian bagi objektif 3. Terdapat perbezaan antara teknik imbakub dengan teknik inkemanik. Pertama sekali, teknik imbakub mempunyai 6 elemen iaitu idea, mengapakah, bagaimanakah, kesan, ungkapan menarik dan penegasan. Manakala teknik inkemanik merangkumi individu, keluarga, masyarakat, negara dan pendidikan. Seterusnya, teknik imbakub merupakan panduan untuk mengembangkan isi secara teratur dan lengkap yang mana menggunakan strategi penyoalan. Manakala, teknik inkemanik merupakan panduan untuk menyenaraikan pihak-pihak yang terlibat dalam sesuatu isu mana menggunakan strategi peranan. Di samping itu, teknik imbakub digunakan bagi soalan berbentuk bebas. Manakala, teknik inkemanik diaplikasikan bagi soalan karangan berkaitan langkah-langkah atau kesan-kesan. Daripada skrip karangan, pelajar ada mengaplikasikan teknik imbakub dan inkemanik. Walaupun terdapat elemen dalam kedua-dua teknik tidak dihuraikan secara berurutan dan ada yang tertinggal dalam perenggan, tetapi mereka masih mampu menulis perenggan menggunakan teknik tersebut. Secara keseluruhannya, dapatan menunjukkan penggunaan teknik imbakub dan inkemanik adalah seimbang, yang mana kedua-dua teknik diaplikasikan serentak ketika menulis karangan. Akhir sekali, implikasi kajian. Pertama, dapat mengatasi masalah menulis karangan. Kedua, kajian ini membolehkan peningkatan kualiti karangan. Ketiga, kajian ini dapat memantapkan penggunaan teknik imbakub dan inkemanik. Dan akhir sekali, menjadi sumber rujukan bagi pembaca dan pengkaji akan datang. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah penilai dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Nur Hisham bin Syahaman, pemegang kad matrik bernombor D20181082481. Hari ini saya akan membentangkan kajian projek tahun akhir saya yang bertajuk Penggunaan Simpulan Bahasa dalam Penulisan Karangan Pelajar Tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebahasaan Padang Sarjana Jerantut. Kajian ini dilakukan di bawah bidang semantik. Sepanjang kajian ini dijalankan, saya telah diselia oleh Dr. Sabariah binti Sulaiman. Baiklah, saya akan mulakan pembentangan ini dengan menyatakan objektif kajian saya terlebih dahulu. Dalam kajian ini, saya telah menetapkan 3 objektif iaitu menganalisis tahap kefahaman makna simpulan bahasa dalam kalangan pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebahasaan Padang Sarjana. Objektif yang kedua adalah menganalisis kekerapan penggunaan simpulan bahasa dalam penulisan karangan pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebahasaan Padang Sarjana. Dan objektif yang terakhir ialah mengenal pasti kaedah pengajaran yang dapat membantu pelajar mengaplikasikan penggunaan simpulan bahasa dalam penulisan karangan. Baiklah, saya teruskan lagi pembentangan saya dengan metodologi kajian yang saya gunakan. Dalam kajian ini, saya telah menggunakan kaedah campuran iaitu gabungan antara kaedah kuantitatif dan juga kaedah kualitatif. Sampel kajian yang terlibat dalam kajian saya adalah seramai 60 orang pelajar tingkatan 4 SMK Padang Sarjana yang dipilih secara rawak dan 3 orang guru bahasa Melayu tingkatan 4 di sekolah tersebut. Seterusnya, data bagi kaedah kuantitatif dikumpul menerusi edaran borang soal selidik pelajar tingkatan 4, manakala data bagi kaedah kualitatif pula dikumpul melalui protokol temu bual separa berstruktur guru bahasa Melayu tingkatan 4. Bagi prosedur penganalisisan data, saya menggunakan perisian SPSS dan membuat analisis secara deskriptif. Sementara itu, data daripada protokol temu bual telah saya analisis menggunakan analisis tematik. Seterusnya, kita beralih pula kepada dapatan kajian. Bagi objektif kajian yang pertama, saya membina item soal selidik berdasarkan 12 simpulan bahasa yang diambil daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4. Rujuk kepada jadual dan graf yang dipaparkan, saya mendapati bahawa tahap kefahaman pelajar mengenai item simpulan bahasa panas baharan menunjukkan skor min yang paling tinggi iaitu 3.78, manakala bagi item simpulan bahasa membuang muka pula menunjukkan skor min yang paling rendah iaitu 2.8 sahaja. Secara keseluruhannya, purata skor min bagi objektif 1 ialah 3.75. Jadi jelaslah bahawa tahap kefahaman makna simpulan bahasa dalam kalangan pelajar tingkatan 4 SMK Padang Sarjana adalah tinggi. Bagi objektif kedua, saya telah membahagikan item soal selidik kepada 3 bahagian iaitu penggunaan simpulan bahasa dalam penulisan karangan, bilangan simpulan bahasa yang digunakan dalam penulisan karangan dan penggunaan simpulan bahasa pada perenggan tertentu. Bagi bahagian yang pertama, skor min bagi responden yang menggunakan simpulan bahasa dalam penulisan karangan mereka adalah lebih tinggi daripada responden yang tidak menggunakan simpulan bahasa dalam penulisan karangan iaitu 2.38 berbanding 1.57. Bahagian kedua pula menunjukkan bahawa responden kerap menggunakan sekurang-kurangnya satu simpulan bahasa dalam penulisan karangan mereka dengan skor min yang paling tinggi iaitu 2.37. Untuk bahagian yang terakhir, saya mendapati bahawa item silapan iaitu penggunaan simpulan bahasa pada perenggan isi karangan sahaja menunjukkan skor min yang paling tinggi iaitu 2.1. Dapatan kajian yang ketiga adalah berkenaan kaedah pengajaran yang dapat membantu pelajar mengaplikasikan penggunaan simpulan bahasa dalam penulisan karangan mereka. Pengkaji mendapatkan maklumat mengenai kaedah pengajaran simpulan bahasa terlebih dahulu. Berdasarkan temu bual dengan informan yang terlibat, terdapat 2 kaedah yang telah dinyatakan iaitu aktiviti lakonan dan perbincangan dalam kumpulan. Bagi kaedah pengajaran untuk mengaplikasikan simpulan bahasa dalam penulisan karangan pula, informan telah menyatakan beberapa kaedah iaitu teknik pasang siap, kaedah think, pair and share dan kaedah latih to be. Akhir sekali, kita masuk pula kepada implikasi kajian.
Kajian ini dapat memberikan beberapa implikasi kepada pelajar dan guru. Antara implikasi tersebut adalah dapat membantu pelajar memahami lebih banyak makna simpulan bahasa. Selain itu, kajian ini juga dapat menggalakkan pelajar untuk mengaplikasikan simpulan bahasa dalam penulisan karangan pada peperiksaan kelak. Bukan itu saja, kajian ini turut membantu guru untuk mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran mereka bagi topik simpulan bahasa atau jenis peribahasa yang lain. Jadi, setakat itu dulu pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuan-puan rakan sekerja yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Muhammad Jaharisya, dengan nomor peserta mahasiswa 180240009, merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakulti Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bersama penyelenggara Puan Dr. Haja Dewi Kesuma Nasution, Magister Humaniora. Sehubungan dengan aktiviti Kolimi Bahasa Melayu Antara Bangsa 2.0 hari ini, izinkan saya membentang hasil penyelidikan saya yang bertajuk Representasi Lambang Kabupaten Deli Serdang, Kajian Semiotik Model Charles Sanders Peirce. Adapun latar belakang dari penelitian ini ialah manusia senantiasa berada dalam lingkup sebuah tanda. Dalam hal ini, manusia berusaha menunjukkan sesuatu yang dapat dimengerti oleh orang lain. Lain halnya dalam berkomunikasi, manusia melakukannya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan, dengan harapan komunikasi tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Tanda sebagai alat komunikasi membutuhkan konsep yang sama agar bisa dimengerti oleh orang lain. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan serta wawancara saya bersama penduduk Kabupaten Deli Serdang, ditemukan bahwa masyarakat hanya mengingat lambang, namun belum sepenuhnya memahami dan mengetahui makna lambang daerahnya. Hal tersebut memicu saya melakukan penelitian berjudul Representasi Lambang Kabupaten Deli Serdang. Lambang tersebut dikaji menggunakan pendekatan semiotik model Charles Sanders Peirce. Saya melakukan fokus penelitian yang berlandaskan pada teori semiotik Charles Sanders Peirce yang mengkaji tentang tipologi tanda dalam lambang pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini, saya hanya membahas representasi makna semiotik lambang pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan teori Charles Sanders Peirce berupa tanda yang terdiri atas ikon, indeks, dan simbol. Adapun kajian teori saya ialah yang pertama mengenai semiotik, pelopor semiotik, teori semiotik Charles Sanders Peirce, dan yang terakhir ialah lambang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan metode deskriptif untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai makna dari lambang Kabupaten Deli Serdang. Subjek penelitian ini ialah masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. Sumber data dalam penelitian ini ialah aspek semiotik yang dimaknai melalui unsur ikon, indeks, dan simbol pada lambang pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Adapun hasil penelitian saya dalam lambang Kabupaten Deli Serdang yang pertama ialah bintang bersudut 5 melambangkan ketuhanan yang Maha Esa dan berfalsafah Pancasila. Selanjutnya 17 kuntum bunga kapas, 5 daun sirih, 3 buah pinang, 45 butir padi, melambangkan catatan sejarah, tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di mana rakyat Deli Serdang turut memberi dharma baktinya dalam kemerdekaan Republik Indonesia.
Selanjutnya ialah lambang padi berbuah 11 dan seekor ikan, melambangkan penduduk Kabupaten Deli Serdang sebagian besar terdiri dari petani dan nelayan. Gunung dan 5 gelombang ombak serta matahari pagi. Gunung menunjukkan geografi Deli Serdang yang terdiri dari pegunungan, daratan rendah, dan pantai. 5 gelombang ombak melambangkan bahwa Deli Serdang diairi oleh sungai besar kecil yang membawa kemakmuran rakyat. Matahari terbit yang sedang naik melambangkan masa depan yang gemilang, cita-cita yang tinggi, serta kegairahan bekerja yang penuh semangat dan keyakinan. Selanjutnya ialah pohon kelapa sawit, karet, dan tembakau, melambangkan daerah Deli Serdang ialah daerah perkebunan yang menghasilkan devisa. Berikutnya roda bergigi, melambangkan cita-cita modernisasi dari mekanisme kehidupan rakyat serta lambang kerajinan tangan. Selanjutnya sirih, pinang, dan puan, melambangkan kebudayaan asli di mana sirih dan pinang merupakan alat pembuka kata dalam segala upacara, serta lambang persaudaraan dan toleransi. Selanjutnya 5 helai daun sirih melambangkan 3 hukum yang dijunjung tinggi, yaitu hukum politik, hukum adat, dan hukum negara. Adapun kata Bhinneka melukiskan penduduk Deli Serdang yang penduduknya beraneka ragam suku, agama, ras, dan golongan yang bersatu secara kekeluargaan dan gotong royong yang dilandasi oleh jiwa dan semangat falsafah negara Pancasila. Kata perkasa menggambarkan atau mengartikan bahwa Kabupaten Deli Serdang, masyarakatnya yang beraneka ragam, tetapi mempunyai semangat perjuangan dan kesatuan telah menjadi daerah kuat dan kokoh, baik di masa perjuangan kemerdekaan maupun dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Selanjutnya, kata Jaya menggambarkan dan mengartikan bahwa daerah Deli Serdang merupakan daerah yang mempunyai potensi alam yang subur dan makmur, dan akan mampu mengantarkan masyarakat pada kesejahteraan dan kejayaan sepanjang masa. Adapun simpulan dari penelitian ini ialah makna secara umum pada lambang pemerintahan Kabupaten Deli Serdang mengartikan gambaran dari tatanan kehidupan penduduk Kabupaten Deli Serdang, menjunjung nilai-nilai perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa dalam mencapai Kabupaten Deli Serdang yang bertuah atau beruntung. Dengan makhluk hidup ialah masyarakat yang beradat, serta dapat mengelola dan mengembangkan hasil-hasil di bidang pertanian, objek wisata taman air percut, dan khususnya dalam bidang industri untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk di Kabupaten Deli Serdang. Ikon yang terdapat pada lambang pemerintahan Kabupaten Deli Serdang berfokus pada nama tumbuhan, perkebunan, daerah, dan budaya. Indeks yang terdapat pada lambang pemerintahan Kabupaten Deli Serdang memiliki makna kesinambungan antara keadaan letak geografis dengan kehidupan sosial penduduk di Deli Serdang, antara kehidupan dengan keadaan dan segala aktivitas masyarakat di Deli Serdang. Demikian pembentangan hasil kajian saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.